Beli itu ini. الذي لا إله إلا والحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا والحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسول هدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini. Sama-sama kita baca Quran. Mudah-mudahan apa yang kita belajar, kita faham, ingat dan kita amalkan. Dan kita bacakan juga Fatihah ini kepada Rasulullah, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seterusnya muslimin dan muslimat, terutama ibu dan ayah kita sama ada masih hidup, lebih-lebih lagi yang telah pun pulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang Musa pengurusi dan ahli jawatan kuasa Surau An-Nasiriyah Kampung Pendiat Hilir, seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni, sihat ke? Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala ya. Malam ini kita bertemu lagi dalam sembang-sembang santai antara maghrib isya ni, insya-Allah. Hashtag ceramah santai tak ngantuk. Ya. Saya punya message hashtag saya, hashtag ceramah santai tak ngantuk. Mudah-mudahan tak ada yang ngantuk, insya-Allah. Jadi nak bagi tak ngantuk ni macam mana? Ya, satu daripadanya, tanya pada orang yang ngantuk tu. Nampak orang ngantuk, dia tanya dia. Boleh-boleh dah tak ngantuk ni. Mau ustaz ni tanya pula, ngajar-ngajar je lah kan. Ya. Jadi kita pun maklum kan, baru ni kita jemput Dr. Rabiah kan, dia akan beritahu Nabi bila berbicara suka bertanya, adakah kalian tahu? Kan, jadi saya pun akan berbuat demikianlah. Adakah tuan-tuan tahu? Jadi bila tuan-tuan kena tanya tu, tidak nak rasa nak ngantuk, tapi nanya pula kalau tak dapat jawab kan. Ustaz ni nanya, ustaz jemput lah, dan nanya-nanya pula, ngajar-ngajar je lah, berapa nak tanya-tanya. Kan, aja ni ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ya, dalam perbincangan kita ni ya, kalau tuan-tuan saya tanya pun saya jawab lah kan. InsyaAllah beri manfaat kepada kita, walaupun dalam waktu yang sekejap ini. Mudah-mudahan kita berada dalam Raudatul Ulum ya, taman-taman syurga ini tuan-tuan.
insya-Allah kita akan bertemu juga di taman-taman syurga suatu masa nanti. Oh, dan tengok ada Cik Nan. Oh, ada Cik Nan, jumpa kita di syurga insya-Allah. Ya, atas dasar sebab kita mengaji tuan-tuan ya di surau dan kitab hadis Nabi ini tuan-tuan, mudah-mudahan kita pun bertemu di syurga Allah. Ku tunggumu di dalam syurga. Tunggu dalam syurga lah, pintu syurga buat apa? Alekat kata ku tunggumu di pintu syurga. Betul lah, dia tak ada pintu syurga sebab dia bukan Islam. Dia belum Islam lagi kan. Kita ni insya-Allah lah tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kita berada dalam syurga Allah Taala insya-Allah. Baik. Pertamanya kita bersyukur Allah Taala kita hadir pada malam ini. Ini adalah pilihan Allah Ta'ala. Ramai lagi saudara mara kita, adik beradik kita, anak-anak kita tak dapat datang. Tak? Mungkin demel sibuk, ada yang pergi ke Syarikat Iskandar beli apa tu, ubat nyamuk ke. Ada yang ke Stewan beli aiskrim ke, bukan aiskrim biasa yang My Cory tu ke. Ada yang ke Syarikat Iskandar makan minum racik amor ke. Jadi tak dapat datang tuan-tuan. Tapi kita Allah Ta'ala pilihkan, diberikan ruang waktu ya, ruang waktu yang ada dapat kita hadir ya. Walaupun mungkin saya tahu ya, tuan-tuan ni ada yang ada sakit darting, sakit kencman. Tahu darting? Imam Syawal, darting apa Imam Syawal? Darting. Darah tinggi kan. Ataupun kencman ni. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kita bila makan ubat ya, makan ubat dengan izin Allah Taala, asbab ubat kita sihat. Bukan ubat menyihatkan kita tuan-tuan, asbab ubat kita sihat. Dapat kita datang ya, jumpa sini tuan-tuan, nak beranak kita berjumpa pada malam ini. Kan. Sebab apa? Ubat tu boleh jalan lagi, boleh jalan lagi. Kita makan ubat boleh jalan. Kalau tak boleh jalan makan ubat, esok kita pergi hospital. Masuk ayo boleh jalan lagi tuan-tuan, alhamdulillah. Masuk darah boleh jalan lagi. Tapi kalau makan ubat tak jalan, masuk darah tak jalan, masuk ayo tak jalan, apa jadi tuan-tuan? Kita jalan. Alhamdulillah, pandai semua, tak payahlah dia nak cerita-cerita lagi. Jadi nampaknya kitab saya ni beza sikit lah dengan kitab tuan-tuan ya. Saya ada je kitab ni ya, Al-Kafi ni, tapi saya dah study muka-muka depan lain sikit. Mungkin dia ada yang potong-potong ya. Oleh kerana lain sikit, saya terpaksa lah buka tuan-tuan yang ada. Majority ya, majority. Maknanya tuan-tuan ramai tu masa sebab kitab tuan-tuan lah. Ada yang diberi usia sini depan ni. Jadi kita mulalah tuan-tuan malam ini dalam mudzakarah kita, dalam sembang-sembang kita antara maghrib isyak ini, hadis yang pertama. Muka surat yang pertama pun niat dalam amalan. Ini bukan belajar pun, ulang kaji namanya. Ulang kaji. Kita dah mengaji, dah belajar lama dah. Ulang kaji, supaya dengan ulang kaji ini kita ingat, dapat kita amalkan dan hayati insya-Allah. Sebab apa tuan-tuan, kita ni mengaji ni lama, tapi serope itu juga mengaji-ngaji di masjid surau, keluar habis tu lebur rope itu juga. Yang ngata orang, yang ngumpat juga. Sedap je ngumpat orang tuan-tuan kan. Yang kadang-kadang sembahyang lambat juga. Yang puasa celang-celum pun celang-celum juga. Tapi bukan tuan-tuan lah, orang lain kalau ada nasib lah kan. Hadis yang pertama, niat dalam amalan. Niat ni tuan-tuan perkara yang tak nampak. Nawaitu, perkara yang tak nampak. Yang ditulis tu dalam buku tu belajar. Usalli fardul maghribi 3 rakaatin adaan ma'mum lillahi ta'ala. Sahaja aku, itu yang tulis. Yang niat tu yang dalam hati tu. Sahaja itu bukannya niat. Itu ceramah hati namanya. Ceramah daripada niat itu. Hari ni tuan-tuan saya ngajar budak tingkatan 3 bab solat hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Niat mandi, mula-mula belajar niat mandi sembahyang hari raya. Ramai tak tahu ni. Oh, ada sembahyang raya ya ustaz, niatnya mandi raya. Ada siapa sini yang ada mandi sunat raya, angkat tangan. Okay. Bukan sini contoh ni, saya cerita sana tadi ni di sekolah. Lepas tu bila saya kabur dekat demo, kan niat mandi raya. Kan tahu tak tahu? Oh, ada mandi raya ustaz. Ada. Maknanya demo selama ni tak pernah mandi sunat raya dan tak tahu pun keberadaan sembahyang ataupun mandi sunat air raya. Tak tahu mandi. Jadi kita belajar
Mandi sunat raya. Lepas tu belajar sembahyang raya. Praktikal terus sembahyang raya terus. Kan. Baik, niat ini tuan benda yang tak tahu, yang tak nampak dalam hati. Kita niat solat kita. Pernah tak Encik Nan? Pernah tak Encik Nan? Pernah apa? Pernah tak dulu masa ada isteri lah, masa ada isteri, sekarang tak ada dah kan? Tak ada. Tak ada kan. Kesian dengan Encik Nan, patut kan apa tu, letih je rupanya kan. Masak sendiri, tak nak sendiri kan. Tengok kiri dinding, kanan dinding, atas siling kan. Tak ada nak sembang. Kita orang lelaki ni tuan-tuan, dia ada dua perkara, emosi dan juga komunikasi. Ya. Orang lelaki ni dia, tu sebab orang lelaki ni, minta maaf lah orang perempuan ni ya, akak-akak, makcik-makcik, mak saudara semua-semua ni. Kenapa kita tengok orang lelaki ni belum masuk ni, baru mula-mula ni, belum masuk belajar niat lagi ni. Kenapa kalau lelaki ni dia akan kahwin bila suami isteri je tak ada? Orang perempuan tak kan? Perempuan dia tak perlu orang lelaki. Ish, buat apa aku kahwin? Nyusahkan aku aja. Ada aku tak masuk, kena masuk. Ada aku tidur lain-lainnya di kacau dia demel. Macam tu. Orang lelaki kenapa? Orang lelaki pun tuan-tuan, dia kira-kira tak kahwin juga tuan-tuan sebenarnya, tapi emosi dan komunikasi tak ada. Emosi orang lelaki ni, perasaan orang lelaki ni, kalau dia rasa seseorang, dia nak sembang ke siapa? Kan, dekat sembangan tiang, itu emosi. Komunikasi, nak bersembang tuan-tuan, komunikasi, nak bersembang. Kan, nak tidur tak bersembang. Aku tadi pergi kedai demo cerita-cerita. Oh iya ke, abang tahu ke abang? Tahu. Kamu tahu? Tak tahu. Maknanya ada komunikasi. Bila menung dah emosi, dah menung seseorang. Apa nak makan? Tak payah makan lah. Itu emosi. Jadi itu sebab orang lelaki tuan-tuan, dia kalau isteri tak ada, biasa dia akan kahwin untuk mencari emosi dan komunikasi. Faham ke? Bukan ayo le basi. Itu tidur. Baik, cerita niat tadi ni. Cik Nan dulu, masa ada isteri dulu, pernah tanya tak mana rupa niat dia waktu dia sembahyang? Pernah sembang? Niat sembahyang dia. Ada tak? Macam mana niat ceritanya? Ada niat? Ada? Ada. Baguslah. Kita ni tuan-tuan biasa jarang tanya dengan orang, mikir niat macam mana sembahyang maghrib. Niat kita tuan-tuan hanya dengan Allah Ta'ala je niat kita. Kita sendiri tak boleh tahu niat kita. Allah, ada yang orang Allah niat tu maknanya sedik. Tu niat dalam hati. Baik, yang ini sebut niat dalam amalan. Baik, kita mula belajar dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Nabi tuan-tuan, Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia Amirul Mukminin lah. Amir ini bapa kepada orang mukmin. Ada juga Ummul Mukminat. Ummul Mukminat ni siapa contohnya? Sayyidatina sebut. Sampai Ummul Mukminin. Siapa Ummul Mukminin? Orang perempuan lah jawab. Perempuan Ummul Mukminin siapa? Tak tahu. Aisyah, Khadijah, Ummu Salamah. Itu sebab Ummul Mukminin, orang perempuan ni ya, Ummul Mukminin ni isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi, dia tak boleh kahwin dengan orang lain. Syariatnya begitu. Isteri Nabi, lepas kahwin dengan Nabi, Nabi dia tak ada, tak boleh kahwin dengan orang lain. Sebab mereka Ummul Mukminin. Ibu mana boleh kahwin dengan ibu? Itu Ummul tu mana boleh kahwin? Tuan-tuan, tak boleh kahwin. Ummul Mukminin tak boleh kahwin. Jadi itu sebab isteri Nabi walaupun muda, Aisyah yang diceritakan rawat mengatakan bahawa bersama dengan Nabi bukan 9 tahun saja, 6 tahun ya. Kemudian bertunang bernikah 9 tahun bersama dengan Nabi sampai umur 18 tahun. Nabi pun wafat, hanya 9 tahun sama Nabi. 18 tahun muda lagi. Kalau kita 18 tahun pun tak kahwin lagi. Betul? Tapi bolehkah Aisyah kahwin dengan orang lain? Tak boleh sebab Ummul Mukmin, ummul, ibu. So tak boleh kahwin dengan iaitu Aisyah ni kan. Aisyah ni kita sebut sebenarnya Aisyah. Kalau sebetulnya Aisyah. Kita mudahkan nama Syarifah yang mulia tu. Nama apa? Syarifah, tapi you panggil Sherry dah lah. Sherry tuan-tuan, kemain. Nabi nama anak Nabi, nama anak Nabi seorang nama Ruqayyah. Bisa dengar tak nama? Ruqayyah. Orang Melayu tukar apa nama? Ruqayyah. Tapi tukar nama apa? Nama Ruqayyah, tapi you panggil Q dah lah.
Ki kunci ataupun ra. Oh ra tuan-tuan. Jadi kita suka tukar-tukar nama. Baik. Daripada Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang dia niat. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia, untuk dia dapatinya, atau perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang dia hijrah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan, ini hadis yang sahih, tuan-tuan, yang menceritakan tentang hijrah. Kenapa keluarnya hadis ini? Kan? Kenapa takhrijnya hadis ini, tuan-tuan? Macam Quran lah, dia ada asbabun nuzul, sebab turun ayat Quran. Kenapa turun surah Al-Ikhlas? Kan? Kenapa suruhnya surah Al-Fatihah? Mesti ada sebab dia. Kenapa dilontarkan kepada oleh Rasulullah kepada para sahabat? Kerana waktu itu ada yang berhijrah bukan kerana Allah Ta'ala, kan? Bukan kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan, kerana apa? Kerana dunia, ada kerana seorang perempuan, maka dia berhijrah. Maka itulah sebab keluarnya hadis yang kita bincang pada hari ini. Namun begitu, tuan-tuan, hadis ini walaupun waktu itu keluarnya, tapi dia globalisasi. Global ni maksudnya hadis yang diterima pakai seluruh alam. Universal, semua orang boleh pakai. Orang Melayu boleh pakai, orang Cina boleh pakai, orang India boleh pakai, orang negro yang kulit hitam pun boleh pakai. Kan, negro yang kulit hitam, udah hitam metalik pula tu. Rambut kerentin, bibir tebal. Betul tak? Adakah orang negro, tuan-tuan, jumpa yang bibir nipis? Ada tak? Seorang je. Siapa dia agak-agak? Bidit. Siapa tu? Michael Jackson. Tapi dia tukurnya tebal juga bibir ni, di sejerinya dia nipis rupanya, kan? Tuan-tuan, kan? Dia tukur. Sebenarnya dia orang negro, orang kulit hitam. Tapi memang sebenar, kalau kita ikut sejarahnya, orang negro kulit hitam ni suara memang sedap. Biasa dengar nama Bilal bin Rabah, mesti dengar, kan? Bilal bin Rabah ni apa kerja dia? Muazzin. Itu yang kata Bilal tu. Bilal bin Rabah tu, tuan-tuan, dia suatu hari bila dia masuk masjid, dia tengok Nabi sedang tertidur Nabi waktu solat subuh. Dia tertidur, Nabi tertidur. Sebab Nabi ni bila bangun malam, tuan-tuan, Nabi akan melaksanakan solat, dan sebelum subuh Nabi akan tidur seketika sebelum subuh. Sebab Nabi ni beramal ibadat malamnya panjang. Kita, tuan-tuan, beramal ibadat kadang-kadang panjang, kadang-kadang tak panjang, kadang-kadang lalu, kadang-kadang tak lalu. Iman kita, al-iman yazidu wa yanqus. Iman ni kadang-kadang bertambah, kadang-kadang kurang. Betul tak? Hari ni agak-agak iman kita bertambah ke kurang? Kalau hari ni ada baca Quran, tuan-tuan, cakap elok-elok, mulut syurga semua. Tahu mulut syurga? Mulut syurga, faham ke mulut syurga? Cakap elok-elok lah. Kalau mulut jamban, cakap buruk-buruk. Mulut longkang, kamu ni ya Allah, mulut longkang benar. Tuan-tuan ada tengok drama tajuknya Cukup Derita Itu 2, 47 episod semuanya. Pelakonnya Jasmine Hamid, bersama dengan seorang lagi, siapa tu? Didi Alias. 47 episod. Mana saya tahu? Saya tengok lah, saya tahu. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia bertemu berdua dalam filem tu, mak dia mengata Roni, itu namanya mulut longkang. Kalau mulut syurga, tuan-tuan, baca Quran banyak, kita boleh tahu nilai iman kita. Hari ni aku semua jemaah, kan? Tak, tapi cerita orang lah, baca Quran, banyak zikir, mana iman kita kuat lah. Tapi kalau hari tu malas rasanya, banyak bersembang, tengok tali besin, udah tengok tali besin, tengok perempuan berenang pula tu, lawan renang sukan si, kan? Jadi mata kita banyak rosak lah, iman kita berkurang. Al-iman yazidu wa yanqus.
Maka tuan-tuan, balik cerita ni, balik cerita hadis kita ni, maknanya Nabi tengok waktu itu tuan-tuan ada yang hijrah kerana orang perempuan. Itu sebab Nabi menceritakan hadis ini. Walau begitu, hadis ini tuan-tuan secara global untuk ke seluruh alam, untuk semua kita terpakai hadis ini. Tengok dulu biografi ringkas perawi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita baca hadis tuan-tuan, ya, dia ada RA tu. Kadang-kadang RA ni apa? Ra ke? Yang kita tahu Raman Ra. Raman Ra ni kena Cik Nazri Tok Sidang kena Raman Ra. Tak tahu ya? Siapa sini? Cik Nasar kena Raman Ra? Tak kena? Penyanyi. Penyanyi lagu rap. Kan dia nyanyi dengan lagu, dia dapat nombor 2 AJL Anugerah Juara Lagu tahun berapa ke? 2018 ke 17 ke? Dengan lagunya Bangkit. Lagu Bangkit tu budak flat bangkit budak flat, dia menang. Raman Ra namanya. Tentang kan. Saya dulu pun penyanyi sebenarnya. Tu Haji, Nur Rahmat saya penyanyi dulu. Kan? Saya tak nyanyi lagu, saya nyanyi lagu sentimental. Bila ku kenang ku renung gambar wajahmu. Johan saya tu. Johan saya nyanyi. Masa Kelas Izzuddin dulu Johan dengan lagu ketika engkau dilahirkan, kau menerangi alam, kegelapan ayah dan ibumu. Sampai di sekolah dia tak panggil saya nama Ismail, nama Pok Din tak ada, Din pun tak ada. Itu nama Pok Din, nama kampung kan, nama Ismail tak ada. Apa tahu nama saya tahu? Din JJ. JJ Masya Allah. Jumpa reunion dia mau lupa nama saya. Minta maaf lah teman. Nama Mika teman tak tahu, nama JJ teman tahu, nama betul tak tahu. Dia tahu JJ je. Zaman waktu dulu penyanyi namanya JJ kan popular. Ada ke JJ? Ada ke tak? Ada kan? Tapi dah tak nyanyi dah. Tuan-tuan, balik cerita dia ni. RA ni kita tengok kalau lelaki radhiyallahu anhu. Kadang-kadang RA radhiyallahu anha. Ni siapa pula? Kalau orang perempuan. Tiba-tiba ada juga radhiyallahu anhuma. Kenapa jadi huma pula? Huma tu maksudnya mak dia Islam, ayah dia pun Islam. Atau huma dua-dua Islam, mak Islam. Jadi radhiyallahu anhuma. Ini Sayyidina Umar ni radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rijah bin Abdullah bin Qars bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nasab Sayyidina Umar berhimpun dengan nasab Nabi Sallam pada Ka'ab. Maknanya Nabi ni juga tuan-tuan, Sayyidina Umar juga tuan-tuan adalah keturunan Nabi Sallam. Dia saudara mara dengan Nabi. Dia bertemu dekat iaitu neneknya, tetuknya yang bernama Ka'ab. Ya. Dia orang Arab ni memang nama dia memang panjang. Kita ingat apa nama kita? Ismail bin apa? Tahu nama saya Ismail bin apa? Syari bin apa tahu? Panjang Taksin. Panjang Taksin bin apa? Tak tahu, tiga je. Saya tiga tahu. Kalau kata panjang Taksin binti Tismore, kata Demir, betul tak tahulah. Syarifah mak saya. Syarifah binti apa? Jamadah binti apa? Tuan Syed Azman, Jamadah bin apa? Tak tahu. Jamadah bin Pandak Deraman. Kalau saya ikut rahmat kita ni kan saudara kita ni. Jamadah bin Pandak Deraman. Pandak Abdul Rahman. Tapi popular Jamadah bin Pok Deraman dulu punya. Pok Deraman. Dia punya susu galau tu kan. Tapi yang itu tahu pun. Pandak Deraman bin apa tak tahu? Tak tahu dah. Tapi orang Arab tuan-tuan kalau mengaji dia memang nama dia panjang. Sebab kalau di sekolah kita ngajar budak-budak dalam sirah nabawiyah, sirah-sirah Nabi, dalam riwayat hidup kalau periksa ada 3. Contohnya Sayyidina Umar Al-Khattab ni mestilah bin Nufail Al-Uzam, mesti 3. Kalau Umar Al-Khattab bin Nufail je tak dapat markah. Dia mesti lengkap bin Al-Uzam, 3 nama. Orang Arab memang dia akan mengenali tok nenek dia tuan-tuan. Kita ni tak ingat. Kita ni bukan tok nenek, sepupu sepapat pun dah lupa kan. Itu sepupu aku tu, tapi apa ke nama? Nama dia pun dah lupa. Pada sepupu kita. Sebab kita ukhuwah kita ni kurang tuan-tuan. Bila tak kurangnya bila apa tu orang kahwin kedua kenari tak bawa. Demir pun tak ngikut. Jom saudara kita kedua ni mak lah apok lah pergi tanduk pergi. Ngapa pergi malu sebab dia tak kahwin lagi. Dia pergi orang kahwin, dia lelaki tak kahwin lagi, umurnya 35, yang perempuan umur 30 tak kahwin. Dia malu nak pergi jumpa adik-beradik, udah tak kenal. Kan.
Dah tak tahu. Sebab apa tak diperkenalkan? Sebab demo tak nak pergi rumah adik-beradik saudara mara. Zaman dulu betul. Pergi. Sare-mare datang kahwin semua pergi. Betul tak? Sekarang ni anak-anak kita tak ikut. Anak saya pun tuan-tuan. Tak. Kecuali kalau saudara mara dekat datang. Kalau kampung mana kemudian tak pergi. Kan pada saudara juga. Saudara boleh, jangan mara. Mara bahaya. Saudara jangan. Sambung lagi. Tu dia ya. Nabi Sallam pada Ka'ab kunyah ni gelaran. Kunyah ni bahasa Arab Melayu kata gelaran. Kunyah beliau ialah Abu Hafs. Abu Hafs. Abu Hafs ni adalah nama anaknya Hafs namanya. Hafs. Abu ni bapak lah. Memang orang Arab suka macam tu. Ummu Salamah, Abi Salamah. Biasa dengar tak nama baru ni namanya iaitu Ummu Maqbad, Abu Maqbad. Saya ada cerita kat masjid dulu. Kalau tuan-tuan ingat lah. Waktu kita cerita mengenai sirah Nabi daripada perjalanan Nabi daripada Mekah Madinah, Nabi singgah ke Ummu Maqbad. Ada dengar tak cerita ni? Nabi minta makanan. Ada dengar ke tak dengar? Tak dengar saya nak cerita ulang balik. Ada kan? Ada dengar ke cerita tu kan? Tapi orang perempuan rasa tak dengar cerita tu sebab ramai tak ada macam tu kan. Ummu Maqbad ni cerita dia Nabi ni waktu Nabi OTW nak pergi Mekah, pergi Madinah. Tahu OTW apa? On the way. Maknanya orang muda dah tu. Kalau OTW tu tahu mana tu. Kalau orang tua, orang lama macam tak tahu. OTW tu ngangin dia. Apa ustaz tu? On the way kan. On the way macam tadi kan tuan. On the way nak pergi ke mana? Ke Ipoh ke yang helikopter jatuh. Dah jumpa belum? Helikopter jatuh. Kan dekat Cikeh je. Jumpa orangnya kan on the way nak pergi. Jadi on the way nak pergi tu, saya cerita ulang kajilah. Tuan-tuan bisa dengar ya. On the way nak pergi tu, tiba-tiba tuan-tuan Nabi ni bekalan tak cukup. Bila bekalan tak cukup ni Nabi pun carilah tempat nak singgah. Kalau kita ikut umrah kan, Tuan Haji Nur Rahmat, tuan-tuan Rahmat ni selalu pergi kan. Rasa 30 kali ada kot lebih ya. Saya tak tahu pergi kan. Bila pergi umrah tu kita berhenti dekat Qudait, tempat tu Qudait. Berhenti makanlah nasi Arab. Kalau pergi Andalusia makan nasi Arab lah. Lauknya ikan apa? Ikan pelatih pula. Apa pula? Ikan apa yang kita makan tu yang bakar tu? Bukan batin. Ikan yang tasik tu. Talipia. Sedap. Kau sedap talipia sana no. Ikan talipia dengan ayam. Perut benda lapar sebenarnya kan. Sedap. Tadi siang tengah hari tadi dari Madinah singgah dekat Bir Ali betul miqat, betul makan talipia. Sedap. Nabi pun berhenti tuan-tuan, berhenti di tempat Ummu Maqbad. Nabi pun berhenti. Masa tu Ummu Maqbad ni tak Islam lagi. Tak Islam. Maka Nabi pun mintalah, dia kata wahai Ummu Maqbad ada tak makanan? Saya nak sedikit makanan. Ini kami ni lapar ni ya. Sebab dia kata bahawa dalam waktu hijrah Nabi ada bersama 4 orang lah. Sayyidina Abu Bakar, pembantu Sayyidina Abu Bakar. Siapa pembantu Sayyidina Abu Bakar ni ingat tak? Siapa sini boleh jawab? Kalau boleh jawab saya bagi hadiah. Hadiahnya menara apa tu condong Truk Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa pembantu Sayyidina Abu Bakar? Tuan saya Amir pergi dengar malam tu ceramah kan. Tapi dah tak ingat tak? Confirm tak ingat. Ingat tak? Tak ingat. Pembantu kepada Sayyidina Abu Bakar namanya iaitu Amir Fuhairah. Amir Fuhairah. Seorang lagi yang penunjuk jalan bukan Islam, Yahudi. Siapa namanya? Abdullah Abi Urakid. 54 orang. Jadi bila sampai situ Nabi rasa lapar, Nabi kata Ummu Maqbad ada tak makanan? Dekat Ummu Maqbad kata tak ada apa makanan nak bagi ya. Tak ada apa makanan dia. Kan kita tuan kita makan banyak. Kalau kenduri kendara Allah. Ya kalau kita pergi rombongan tu penuh. Kalau budak sekolah lagi dah siap cikgu tempah nasi lemak. Nasi lemak piah pula tu. Ada piah tak ada? Laki-laki apa piah ada yang mengaji. Ustaz nyebut nama kamu kan. Kan. Nasi lemak piah sedap, viral nasi lemak piah ni. Saya pergi dekat surau saya Serbai tu dan berkata ustaz, sedap saya pergi buat nasi lemak dengan pulutnya viral, demo mula datang. Tuan ke Padang Tenggalah, kampung iaitu kampungku kan. Baik cerita tadi tuan-tuan, cerita tadi ya. Jadi tak ada makanan, akhirnya kata Ummu Salmah Ummu Maqbad tak ada apa makanan. Suami kamu pergi mana? Kata Nabi. Suami saya keluar pergi mengembala. Mengembala kamil lah waktu tu. Jadi pergi mengembala. Akhirnya Nabi tengok di tepi rumah Ummu Maqbad tu ada seekor kambing yang sedang terdeir. Terdeir. Tahu terdeir?
minta maaf lah kepada orang luar sini. Sini ada tak orang lain daripada orang Boten, ada tak? Ada tak selanda orang Boten? Angkat tangan. Orang bukan orang Boten ya. Orang mana? Orang Tapping? TDA tahu TDA? TDA tahu TDA? Tak tahu ya. Cik nak tahu TDA? Tok sidang pun dia pun tak tahu TDA. TDA ni maksudnya dah tak larat lah letih. Apa yang kamu? TDA aku kerja ni mak letih banyak benar TDA aku. Ni bahasa lama ni. Tu Haji Rahmat tahu, tu Haji Nur Rahmat tahu TDA tahu. Tahu okeylah. Macam ada cerita orang dekat orang pergi Kuala Lumpur kan, pergi Kuala Lumpur, dia tengah ngulur di ATM, datang dari belakang nak nyucuk dia dengan kerih, jangan ngeruit kata dah. Orang Boten ke mikir dah, tak jadi dia tangan video kawan tu nak merompok cadangnya. Pasal orang Boten jangan ngeruit. Nguit orang Boten nguit. Nguit. Tahu nguit? Nguit apa? Nguit apa? Jangan bergerak, jangan nguit. Jangan nguit. Nguit tu bergerak lah. Kamu ni tak aci main tadi orang pas kamu nguit ya. Main orang pas kan nguit kan. Kamu tak aci. Tu bahasa orang lambai lah ya. Jadi balik cerita kambing ni TDA. Rasa pukul 9.30 habis ni sedih ni. TDA kambing tu TDA lebih tu kata apa tu Nabi, wahai apa tu Makbat, ingat boleh tak aku ambil susu je. Kata Makbat kambing ni dia kata tak ada susu. Dia sakit. TDA tadi sakit. Aku nak minta kebenaran je, Nabi kata nak minta pukul susu je. Tak ada susu kambing ni, dia pun tak ada beranak. Rupanya kambing ni rupa orang juga. Bila beranak baru ada susu. Betul ke Tuan Megat? Betul? Kita memang tak ada susu lah kan. Dia kata tak ada anak, barulah ada anak, baru ada susu. Kan? Hadanah ni ambil anak angkat. Ambil anak angkat ni ya. Kalau kita ambil anak angkat ya tuan-tuan, kita mesti ubah anak angkat itu. Kalau nak jadikan dia anak susuan kita susukan dia. Macam mana caranya? Pertama, kalau ambil anak lelaki, susukan dengan iaitu adik-beradik isteri kita. Kan anak lelaki. Kan? Anak lelaki, anak angkat lelaki. Kita kan susukan dia dengan apa dia? Dengan adik-beradik isteri kita, supaya isteri kita boleh pegang dengan dia dan auratnya boleh terbuka. Jadi anak susuan lah pada anak saudara isteri kita. Faham? Kalau anak perempuan, susukan dengan adik-beradik lelaki suami kita, supaya anak itu jadi anak susuan dan boleh kita pegang dia, aurat dia boleh nampak. Habis kalau tak ada susu, kalau tak ada mak saudara, buat susu hormon cucuk. Cucuk ni saya tanya doktor, macam doktor kalau cucuk, dia kata 70% boleh berlaku. Walaupun dia tak ada anak, walaupun dia anak dara, bila cucuk ada memerlukan susu. Tapi tak semua kasih menjadi, kemenjadiannya tentu. Kalau jadi alhamdulillah keluar susu, kalau kadang tak jadi susu. Nak jadi anak susuan ni kan, anak susuan mesti 5 kali kenyang dan juga umur bawah 2 tahun. Tu dia tuan-tuan. Baik cerita susu tuan-tuan. Jadi balik purah susu tadi. Jadi purah susu ni tuan-tuan. Jadi dia kata aku nak purah susu, boleh? Boleh. Makbat Nabi pun purah pegang. Ni keluar Nabi pegang keluar susu tuan-tuan. Keluar susu penuh lah bekas tu. Kemudian Nabi pun bagi pada Makbat, wahai Makbat sila minum. Makbat kata kamu boleh minum wahai Muhammad. Kamu boleh minum. Dia tak tahu Muhammad kamu boleh minum wahai pemuda, dia kata. Dia tahu Nabi Muhammad tu. Tuanlah minum, dia kata, sebab tuan yang murahnya. Kata Nabi pula kata puanlah minum, sebab puan yang punya kambing itu puan pun, jangan saya punya. Akhirnya Makbat minum. Dan Makbat minum, Nabi bagi pada sahabatnya. Sayyidina apa tadi? Sayyidina apa? Yang sama Nabi di Sayyidina apa? Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Nabi bagi pada yang pembantu Sayyidina Abu Bakar, siapa nama? Amir Fuhara. Nabi bagi pada pembantu dia, siapa nama? Kalau tuan-tuan ingat ini mana bagus, boleh ingat tu. Bila kita dengar je tak ingat. Sebab kalau kita ngajar, kalau kita kena tanya, kami ingat tak? Kita sebut, dia sebut. Baru dia ingat. Kalau faham. Dan cara mahaji lah. Faham ke makcik? Faham Ustaz. Bila periksa, udah tak reti. Ustaz. Kan pergi haji kita periksa kan? Tuan-tuan yang pergi haji. Kan Tuan Nur Rahmat. Betul tak? Ada exam kan? Bila ada exam tu 25 soalan tu tak reti nak jawab, dan nanya ustaz balik. Tadi tanya bukan main. Faham ke? Faham ustaz. Dah perasa dah tahu tuan-tuan kan. Jadi ini dah Nabi bagi pada sahabat-sahabat minum, pada Amir Fihra bagi pada Abdul Urakid. Lepas itu baru Nabi minum. Ini Nabi baru Nabi minum. Hui, kalau kita entahlah ya.
Beli durian Mosangking harga RM180 sebiji. 12 hulas je ada. Bilang-bilang 12 hulas, tapi isinya lebun-lebun lawa-lawa. 10 hulas dah kita makan, tinggal 2 hulas lah. Baru nanya isteri kita, "Ya ayah, ada 2 hulas lagi, kamu dah tak andak durian ni?" Tunggu dia kata tak andak je. Kalau tak andak, habis kita makan. Sebab kita ndak, mari tinggal 2 hulas. Itu kita tuan-tuan. Nabi bagi orang lain, baru dia Nabi makan. Itu hebatnya Nabi, berbanding beza dengan kita. Kita tuan-tuan, orang lain minum, kita lagi kuat minum. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan, itu ceritanya. Kemudian tak boleh cerita dia ni. Kemudian bila Nabi dah habis minum, Nabi tanya pada Ummu Maqbat, "Ummu Maqbat, ada tak lagi bekas-bekas lain yang aku nak isi?" Maka Ummu Maqbat pun bagi sisi penuh isi tuan-tuan. Balik suaminya Abu Maqbat, balik Abu Maqbat. Nak cerita Abu Maqbat tadi balik tuan-tuan. Bila dia balik, dia tengok rumahnya tuan-tuan, udah ada susu. Dia kata tanya pada isterinya, "Mana dapat susu banyak-banyak ni?" Kata Ummu Maqbat, "Tadi ada seorang pemuda datang memerah kambing kita. Orangnya macam ni, orangnya wajahnya tuan-tuan ya, jernih putih, ya, berseri-seri. Nabi ni sentiasa putih, berseri, jernih wajah tuan-tuan, bercahaya, nur ala nur, bercahaya tuan-tuan ni." Tu yang kita berjanji tu kan. Anta nurun fauqa nuri. Kita ni tu. Tapi tanya, nur tu maknanya apa? Entah. Nur tu rasa nama anak aku dia dah. Bercahaya Nabi ni. Dia kata Nabi bercahaya, cakap keluar daripada mulutnya seperti mutiara-mutiara. Itu Nabi tuan-tuan. Nabi ni sentiasa wangi. Kenapa Nabi wangi agak-agak? Sebab apa Nabi wangi? Nabi ni tak busuk. Sebab apa Nabi wangi? Diceritakan bahawa, iaitu, sekejap, azab tu sekejap. Kenapa Nabi wangi? Sebabnya diceritakan bahawa Nabi ni bila dia tidur ya, lapis pertama tu, bila sahabat ambil pelapis pertama tu, Nabi, sahabat pura-pura wangi, ayuh pelapis pertama tu wangi jadinya. Sebab apa Nabi wangi? Sebab Nabi maksum. Maksum ni apa maksud dia? Tak ada dosa. Ismatur Rasul. Betul ke? Jam dia cepat benar masuk waktunya. Jam tuan-tuan ni cepat, jam rumah saya lambat. Surah lain lambat tu, surah ni cepat benar. Surah 8.40 orang bunyi. Ini 8 berapa dah? Ini tak betul, jam ni betul semalamnya. Nabi ni Ismatur Rasul, ataupun terpelihara dari dosa. Maksum, tak buat dosa. Itu sebab dia wangi. Apa contoh? Ada anak kecil kita, baby baru lahir tu, kita cium, wangi ke busuk bau dia? Apa sebab dia wangi? Tak ada dosa. Kita cium, pengor. Sebab apa kita ada dosa? Ustaz pun berdosa. Tuan-tuan, Nabi yang tak berdosa. Sebab Nabi ni wangi tuan-tuan, dia tak berdosa. Anak kecil wangi sebab dia tak berdosa, sebab wangi. Nabi kata Ummu Maqbat tadi, dia kata apa? Ada seorang pemuda tadi, orangnya hebat apa semua, dia cerita kan. Dia dah pergi, masa tu tuan-tuan, masa tu mana ada handphone viral tentang Nabi. Kalau sekarang ni lah handphone ada viral macam-macam, baby Shima lah kan. Udah keluar cerita baby Shima, dia jemput ke Lumut, Teluk Batik. Tu apa lagi yang kawan dia gelik, siapa namanya lupa dah. Datuk apa ke pun. Yang Datuk kan Dok Kilau yang cerita isu baru ni. Alif Syukuri ke Syukuri Alif ke apa? Alif Syukuri. Alif Syukuri kan. Dia menyanyi berduet yang gelik-gelik tu. Encik Nazri tahu, Tok Sedang tahu. Tahu di sini Tok Sedang kan tahu ni cerita ni. Baru nama Tok Sedang. Ustaz pun tahu. Kan. Jadi tuan, zaman Nabi mana ada viral. Tapi dia tahu, dia dengar cerita, dia kata ada seorang lelaki yang hebat orangnya, dia kata inilah agaknya Muhammad. Kata Abu Maqbat, kalau aku bertemu dengan dia, aku akan memeluk agama Islam. Betul tuan-tuan ya. Kalau kita baca-baca hadis, kita akan jumpa hadis an Abi Maqbat daripada suami Ummu Maqbat tadi tuan-tuan. Okey, sambung sikit lagi. Boleh sikit lagi ni? Kita habis perangan ni je ya? Boleh? Okey, dan tu dikata lagi iaitu kunyah ini diberikan kepada beliau alaihissalam ketika perang Badar. Perang Badar ni perang yang pertama dari Islam tuan-tuan. Perang pertama perang Badar tahun berapa hijrah? Kedua hijrah. Perang kedua perang apa? Perang Uhud. Betul? Tahun berapa? Ketiga hijrah. Perang ketiga perang apa? Khandaq tahun kelima hijrah. Nabi menyertai lebih daripada 90 peperangan tuan. Tapi yang besar-besarnya Badar, Uhud, Khandaq, Tabuk, Hunain, tu yang besar-besar. Ya. Yang ini perang Badar ni perang penentu nasib orang Islam. Kalau waktu itu dia takdirkan umat Islam kalah, habislah kita. Tak adalah kita dalam surau ni.
Agak-agak waktu tu kita tengah melonyo dekat Gunung Curah. Tahu? Dah, Kelin, Hindu. Kita ni kan Hindu datang, lepas ramai suara datang dulu kan. Hindu kan, Raja Majapahit datang. Dulu Melaka, kalau kita baca study dalam Melaka ni, kalau kita tengok macam Melaka ni, asal Melaka ni bukan Melaka yang kat Melaka tu, dia besar. Melaka ni termasuk daripada apa itu Indrapura, Melaka, daripada utara tanah Melayu ni sampai ke Nusantara. Nusantara ni Melaka. Nusantara ni Melaka sebenarnya, besar bahasa tu Melaka. Kita nak orang Melayu asal daripada bumi Vietnam, Saigon ni, orang Melayu sana asal kita, orang kita. Daripada mak Nabi isteri Nabi Ibrahim bernama Qantarah namanya. Qantarah ya. Nabi Ibrahim ni ada berapa orang isteri? 4 isteri. Yang pertama siapa nama? Siti apa? Siti Nurhaliza. Yang pertama Siti apa? Sarah. Siti Sarah. Yang kedua Siti Hajar. Yang ketiga Qantarah. Siti Hajar dapat Nabi Ismail, baru dapat Siti Sarah. Itu Siti Sarah dapat Nabi Ishaq, Yaqub dan seterusnya tuan. Qantarah dapat antara keturunan Nabi kita, orang Melayu ya, tentu orang Melayu ni ya. Okey, baik, sikit lagi. Selain itu, beliau juga digelar sebagai Al-Faruq, yang membawa maksud Allah Ta'ala telah membezakan ya, farqu, membezakan antara perkara yang benar dan perkara yang batil. Untuknya gelaran ini diberikan kepada beliau oleh Nabi Sallam. Apa sebab tuan-tuan? Dia ni seorang yang paling berani ya, paling berani. Nanti kita akan bincang lagi tuan-tuan cerita mengenai Sayyidina Umar sebelum kita bincang Al-Hadiyu ataupun pengajaran hadis yang kita baca malam ni. Cukuplah tuan-tuan, kita mengaji ni pun. Ngaji ni kan boleh lama-lama benar pun tuan-tuan. Lenguh lutut lenguh, mata pun lenguh. Yang paling lenguh mata lah. Kan nak tutup je, tapi nampak tak tutup, semua elok, segar, bugar semua. Alhamdulillah. Jadi akan datang kita sambung. Beliau merupakan khalifah kedua umat Islam. Ni buku ni macam mana ni ceritanya buku ni? Sebab saya tengok tak sama, dia ada yang penambahan, ada pengurangan. Saya dia kena bayar ke free ke apa tu, macam mana? Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik juga kepada Zahari dan juga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita berhenti tuan-tuan, kita sambut tanda tu ya. Beliau merupakan khalifah. Hari ni 13 hari bulan 9. Kalau ikutkan pengajian kita ni tuan-tuan, 2 bulan sekali, 2 bulanan. Bulan 9, bulan 10, bulan 11 esok. Tapi tak apalah, saya cuba tengok kalau mana-mana saya ada kosong, saya khabar kepada NASA SU ke penjelaras dakwah, Esko dakwah, NGO bukan ada penjelaras dakwah. Macam saya suruh sana ada Esko dakwah sana Seri Bayu tu, ada Esko-nya. Mana dakwah ni dia bagian dia yang menyelaraskan untuk ceramah-ceramah. Jadi kena buat juga surau ni penyeras dakwah namanya, ataupun Esko dakwah, menyelaraskan ceramah. Pengurusi lain, penyeras dakwah lain, SU lain. Kita buat macam supaya ada ketersusunan dalam kita mengadakan majlis ilmu, insya-Allah. Jadi terima kasih semua. Ada yang nak tanya apa-apa? Sebelum kita berhenti. Kalau yang boleh jawab tu jawab, saya tak jawab. Macam tuan-tuan tengok Ustaz Zahid terus kan. Ustaz terus tu bila orang tanya, "Ustaz, semua soalan Ustaz boleh jawab ya?" Dia berkata kau boleh jawab. Yang boleh jawab, tak jawab juga dia. Yang dia jawab, dia boleh jawab, tak jawab dia tak jawab. Dia tinggal dia masuk lumur tuan. Yang boleh jawab dia jawablah. Kau yang boleh jawab. Ada nak tanya? Tak ada, kita tangguhkan. Sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا. اللهم اجعلنا هذا كل جماعة مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa adik-adik kami, dosa pasangan kami, dosa seluruh muslimin, mukminin dan mukminat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami dapatlah ilmu yang kami pelajari malam ni, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kami
amalkan dalam kehidupan kami, ilmu dapat kami sampaikan kepada orang lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah usia kami ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keadaan kami sihat, taat, melaksanakan segala cita perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah segala penyakit yang ada dalam diri kami ini ya Allah, sama ada penyakit zahir atau penyakit batin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan rezeki kami, luaskan rezeki yang halal lagi diberkati oleh-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami yang soleh dan solehah, anak-anak senantiasa mentaati perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, istiqamahkan kami untuk ilmu-Mu ini ya Allah. Istiqamahkan kami melaksanakan salat fardu berjemaah 5 waktu sehari semalam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kepada saudara mara kami, rakan taulan kami, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, agar mereka juga dapat mengaji bersama-sama kami ya Allah, salat berjemaah juga bersama-sama kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dapatlah kami ini ya Allah yang mendatangkan pada malam ini ya Allah, ibadah dalam surah Nasrah ini ya Allah, menikmati syurga-Mu ya Allah, jadi ahli syurga Firdaus-Mu ya Allah, dan jauh kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguhkan kuliah kita sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu